Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Sayyidil Ma'sum wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah malam ini kita sambung sedikit apa yang kita baca pada minggu lalu mengenai larangan mengumpat, kerana sesungguhnya mengumpat itu lebih besar dosanya daripada berzina. Maka dikatakan bahawa kalau barang siapa mengumpat, lebih-lebih lagi dia mengumpat seorang yang saleh, maka dia tertulis di wajahnya orang yang berputus asa daripada rahmat Allah, yakni dia tidak akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahawa ada satu orang yang wafat meninggal dunia, maka di dalam kuburnya itu keluarnya api. Maka ditanya apakah sebabnya, maka diberitahu bahawa semasa dia hidup, yakni selalu menyatakan buruk kepada orang lain. Maka dikatakan bahawa antara dosa yang besar itu adalah ghibah, mengumpat. Dan dikatakan mengumpat itu, kalau orang itu mengumpat, dia bertaubat kepada Allah, maka taubatnya itu yang berkaitan dengan orang yang dia umpat tadi boleh menyebabkan taubat itu tidak diterima, sehinggalah dia mendapat kemaafan kepada orang yang dia umpatkan itu, ataupun orang yang mengumpat itu, orang yang diumpat itu memaafkan kesalahan dia. Jadi maknanya amat besar sekali mengumpat itu, bahkan lebih besar daripada berzina. Allah Ta'ala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan besar bagi orang yang mencaci dan juga mengeji orang. Maka kecelakaan besar, wailul likul, kecelakaan besar bagi orang yang suka mencaci orang, suka mencela orang. Maksudnya ada seksaan yang dahsyat kepada humazah. Likulli humazah. Humazah ini sebenarnya dikatakan suka mencaci, yakni suka mengumpat. Dan atau yang mencela anda di belakang anda, ataupun orang yang mencela kita. Dan lumazah itu bagi yang mencela di hadapan. Kata di hadapan, cela orang depan mata itu dipanggil lumazah. Cela orang di belakang itu dipanggil humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah yang mencela belakang, lumazah yang mencela depan. Maka kedua-dua binasa. Kebinasaan besar orang yang mencela orang, sama ada dia mencela di hadapan ataupun mencela di belakang. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang yang bernama Al-Walid ibnu Mughirah. Al-Walid ibnu Mughirah ini dikatakan selalu menyatakan buruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menyatakan buruk pada Rasulullah. Lalu dikatakan bahawa dan dia mengatakan di hadapan sama-sama dia di belakang orang Islam, di belakang Rasulullah. Jumpa Rasulullah, dia cela Rasulullah. Jumpa orang mukmin, dia cela Nabi depan Rasulullah, depan orang mukmin. Maka di belakang pun dia cela, di hadapan pun jumpa Rasulullah pun dia cela. Maka Allah Ta'ala turun ayat wailul likulli humazatil lumazah. Maka kecelakaan besar bagi orang yang mencela di belakang dan mencela di hadapan. Maka dikatakan turun ayat ini ditujukan kepada Al-Walid ibnu Mughirah. Tetapi sebenarnya dia menjadi peringatan kepada umum.
Bukan kata Al-Walid saja. Bukan kerana Al-Walid itu, Al-Walid Ibnu Mughirah menyatakan buruk pada Nabi, mencela Nabi, Allah turunkan ayat ini tuju kepada dia, walaupun tuju pada dia, tetapi peringatan kepada umum, mana-mana orang yang mencela orang di hadapan, di belakang, maka dia akan mendapat kecelakaan yang besar. Sementara itu Rasulullah SAW bersabda, hati-hati kamu daripada ribah. Hati-hati kamu terhadap ribah. Ribah ini mengumpat. Kerana ia lebih buruk daripada zina. Kalau zina kita kata buruklah maknanya. Orang yang zina itu. Tetapi zina itu buruk, buruk lagi orang yang mengumpat. Kenapa ribah itu lebih buruk daripada zina? Sahabat merasa hairan. Kita pun hari ini kalau tengok zina dengan ribah, kita akan tengok zina lebih besar. Mungkin kalau kita tengok orang itu berzina, kita kata apalah berzina orang ini. Tapi bila orang mengumpat, kita rasa biasa sahaja. Maka sahabat diberitahu, hati-hati kamu daripada riba, daripada mengumpat. Kerana mengumpat itu lebih besar daripada zina. Lalu sahabat bertanya, kenapa mengumpat itu lebih besar daripada zina? Seseorang yang berzina, dia bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampunkan dosa dia. Dia berzina. Akan tetapi orang yang mengumpat tidak akan diampunkan dosanya sebelum orang yang diumpat itu memaafkan dia. Kita kata orang tu maafkan, taubat baru diterima. Ataupun kita pergi minta maaf dengan dia, baru taubat diterima. Tapi kalau dia berzina, dia dengan Allah Ta'ala, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah ampunkan dia. Ini dia dosa dengan Allah. Maknanya dosa dengan Allah itu mudah diampuni, kerana Allah Maha Pengasih. Tetapi dengan makhluk, dengan orang, maka dia kena minta ampun dengan orang yang dia buat tadi. Buat salah, yakni dia umpat tadi. Oleh kerana itu, orang yang mengumpat harus menyesali dan bertaubat agar keluar daripada hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia meminta maaf kepada orang yang diumpat. Maka dia kena bertaubat kepada Allah agar dia keluar daripada golongan yang dibenci oleh Allah. Agar dia tidak termasuk golongan yang dibenci oleh Allah Taala, kemudian dia kena meminta maaf kepada orang yang diumpat agar dia keluar daripada sifat kezaliman dia tadi. Jadi hak Allah supaya berbaik-baik, tetapi dia tidak hak Allah maknanya Allah suruh hamba-Nya itu berbaik-baik, tetapi dia tidak berbaik-baik, dia mencela orang, dia melanggar hak Allah. Kemudian pula dia kena minta maaf. Kerana apa? Kerana dia telah melakukan kezaliman. Maka keluar kamu daripada kezaliman. Keluar kamu daripada melanggar hak Allah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ada bersabda dalam riwayat yang lain. Baginda bersabda, barang siapa mengumpat saudaranya yang muslim, pada hari kiamat akan memindahkan kepalanya pada duburnya. Maknanya kepalanya diletakkan di bawah dan diterbalikkan dia. Maka demikianlah seksaan orang yang mengumpat. Hendaklah orang yang mengumpat memohon keampunan kepada Allah. Dia minta ampun kepada Allah Ta'ala sebelum berganjak dari majlis dan segera menemui orang yang diumpat. Dia kena minta ampun kepada Allah dan sebelum dia tinggalkan, dia kena jumpa orang tadi yang dia kata tadi. Hal itu kerana jika orang yang mengumpat itu bertaubat dan menemui orang yang diumpatnya, diterimalah taubatnya. Maknanya kalau dia ini jumpa orang yang diumpat lalu dia minta maaf, maka taubatnya diterima. Akan tetapi jika ia tidak meminta maaf kepada orang yang diumpat, maka tidak akan terhapus dosanya dengan taubat. Inilah yang dikatakan bahayanya kita selama ini. Banyaknya dosa kita menyatakan buruk kepada orang, jadi masyarakat jadi biasa kata buruk pada orang ni, jadi biasa. Maknanya
Sama-sama kita pun kata ke dia, ialah manusia. Bila kita tengok dia ada saja salah, kita terus kata, memburuk-burukkan dia. Ini sifat kita. Maka kita kena bertaubat. Buang sifat ini. Hakikatnya bukan sifat kita. Asal kita bukan sifat begitu. Asal kita ini suci, bersih. Tapi kita ambil sifat itu. Sifat mencela orang. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Kalau ketika mana kamu cela orang, tertulis kamu orang yang melakukan kejahatan. Lalu kena minta maaf kepada orang yang diumpat dan tidak akan terhapus dosa taubatnya tadi. Dosanya dengan taubat. Tidakkah taubat itu diampunkan dosa oleh Allah? Ya, taubat diampunkan dosa oleh Allah. Itu hak kita dengan Allah. Tapi hak kita dengan orang, maka tidak terampun. Maka samalah halnya dengan meninggalkan salat, zakat, puasa dan haji. Dosa meninggalkannya tidak terampun dengan taubat. Dengan taubat sebelum diqadakan. Ini mazhab kita Syafi'i. Ada orang kata sudah taubat tak perlu qada. Itu pegangan dia, terpulang. Dalam mazhab kita Syafi'i berpendapat bahawa orang yang meninggalkan sembahyang, dia bertaubat daripada meninggalkan sembahyang, dia bertaubat dan dia wajib qada balik. Dia wajib qada balik. Bagaimana kalau dia sudah bertaubat? Dia sudah bertaubat. Dia sudah bertaubat tetapi tidak qada, menyebabkan taubat dia tidak diterima. Dia sudah bertaubat daripada mengumpat, dia tak minta maaf pada orang tadi, menyebabkan taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa orang yang tinggal sembahyang, zakat, puasa, haji, mampu ada duit tak pergi haji, maka dosa meninggalkannya tidak terampun sehinggalah dia mengqadakan sembahyang yang dia tinggalkan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang bertaubat, kemudian dia beriman dan beramal dengan amal soleh. Beramal dengan amal soleh maknanya antaranya ialah kena mengqadakan balik sembahyang-sembahyang yang sudah ditinggalkan dahulu. Siapa yang ada puasa dulu, maka kena qada balik puasa yang lalu. Siapa ada yang tinggal sembahyang, walaupun dia sudah bertaubat, dia kena qada. 40 tahun tinggal sembahyang, qada. Setakat mana yang dia mampu qada. Boleh qada. Buat kerja-kerja, mana qada balik. Supaya apa? Supaya membawa kepada taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, taubat tidak diterima oleh Allah taala. Maka demikianlah kita bertaubat. Maka bila bertaubat, taubat yang kita taubatkan itu ada tak hak dengan orang lain? Ada. Kalau ada hak dengan orang lain, kita kena minta maaf dengannya. Minta maaf dengannya. Jadi kalaulah katakan kita boleh minta maaf, minta maaf. Kalau kata tak boleh minta maaf dah, kenapa? Sebab orang tu tak tahu hilang ke mana dah. Ataupun orang tu pun sudah mati. Sudah mati. Maka buatlah amal-amal soleh, hadiahkan pahala kepada dia. Dalam waktu yang sama, kita juga kena niat memaafkan orang yang mengatakan buruk pada kita. Moga-moga kita kata buruk pada orang, orang pun maafkan kita sebagaimana kita maafkan orang. Maka pastikan sebelum bertemu dengan Allah, kita cuba memaafkan kesalahan orang dan juga kita meminta maaf di atas kesalahan orang lain terhadap orang lain tadi. Maka demikianlah besarnya dosa mengenai mengumpat dan dikatakan bahawa ia lebih besar daripada berzina. Dan seterusnya saya nak mengambil sedikit mengenai Ramadan sebab besok kita nak puasa, nak sambut bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan dikatakan bahawa bulan yang penuh dengan keberkatan, dan bulan Ramadan dikatakan diambil daripada perkataan Ramadhan bermakna panas, membakar. Yang dimasukkan membakar di situ adalah membakar akan dosa-dosa. Dan bulan Ramadan
bulan kesabaran. Bulan Ramadan yakni bulan ibadah. Bulan Ramadan merupakan penghulu bagi segala bulan yang lain. Maka bila datang saja malam pertama bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga. Maka kalau katakanlah malam besok kita berterawih, maka malam besok pintu-pintu syurga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup dan Allah memerintahkan malaikat. Allah perintahkan malaikat menyampaikan seruan. Lalu malaikat berkata, wahai orang yang nak mencari kebaikan, ya ahlal khair aqbil, maka hadaplah kamu pada malam ini dengan ibadah. Hadapkanlah diri kamu, hati kamu dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan sesiapa yang meminta ampun, diampunkan dosa oleh Allah. Malam pertama dah, malaikat kata, wahai makhluk Allah, wahai hamba Allah, siapa minta ampun, dosanya diampun oleh Allah. Sesiapa ada hajat, hajatnya ditunaikan oleh Allah. Sesiapa yang nak bertaubat, taubat diterima oleh Allah. Maka diseru oleh malaikat menyeru kepada kita semua dengan 3 seruan tadi. Maka dikatakan bahawa begitulah seruannya sampai kepada terbit fajar. Terbit fajar. Adakah ia pada malam yang pertama? Tidak, kata ulama, setiap malam. Setiap malam malaikat suruh, hei ahli kebaikan, buat ibadat. Hei ahli kejahatan, jadilah cukuplah kamu. Setiap malam diseru. Maka malaikat memanggil kita untuk kita melakukan amal ibadah. Dan pada bulan itu ribuan manusia Allah Ta'ala ampunkan mereka yang mereka itu layak masuk neraka. Yang layak masuk neraka, bukan diampunkan dosa. Itu maknanya orang-orang yang saleh dah. Orang yang sudah masuk syurga. Ini yang tercatat di ahli neraka. Tetapi bila dia beribadah di bulan Ramadan, maka Allah memandang dia dengan pandangan rahmat. Maka dia yang sepatutnya ahli neraka menjadi ahli syurga. Allahumma in katabtana syaqiyan famhuha, ya Allah katabtana sa'idan. Abdullah ibn Umar ada membaca doa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya engkau menetapkan kami orang yang celaka, padamkanlah ya Allah, tetapkan kami orang yang bahagia. Maka orang-orang ahli neraka sudah dari neraka dah, ditetapkan oleh Allah menjadi ahli syurga. Begitulah sampai bila Allah Ta'ala suruh malaikat menyeru, sampai malam Hari Raya Aidilfitri. Maka malam Hari Raya Aidilfitri itu bukan malam berhenti ibadat. Malam itu lagi kuat amal ibadat, penutup. Kerana malam itu dipanggil lagi. Masih lagi dipanggil lagi. Siapa yang ada hajat dikabulkan. Siapa yang bertaubat diterima. Siapa yang minta ampun diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka demikianlah. Dan dikatakan bahawa di bulan Ramadan ada satu malam yang terdapat malam Lailatul Qadar. Sesiapa yang beramal di malam Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir, dalam 10 itu ada satu malam saja Lailah. Bukan dia panggil layali. Kalau layali malam-malam. Maka satu malam saja. Satu malam sesiapa yang beribadat malam itu sampai ke pagi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah kepada mereka yang melakukan amal ibadat sampai terbit fajar. Terbit fajar, sampai terbit fajar. Malam Lailatul Qadar turun habis malaikat. Tanazzalul malaikatu wa ruh. Maka turun malaikat dan juga roh. Roh di situ ketua malaikat Jibril turun. Turun beribadat, melihat ahli-ahli ibadat sampai ke terbit fajar. Bila terbit fajar, malaikat pun naik. Maknanya tadi dia turun, naik ke langit. Maka oleh kerana banyak malaikat, maka kabus menjadi tebal. Matahari itu tak panas mana. Sebab apa? Kata guru saya, malaikat terlalu ramai naik. Mereka itu mengucapkan sejahtera bagi orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dikatakan bahawa siapa yang buat amal ibadat bulan Ramadan, Allah gandakan pahala. Diganda pahala, pahala wak sunat dapat pahala wajib. Wak wajib dapat 70 kali ganda. Demikianlah orang yang melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Lalulah baginda ditanya, ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalau ada duit, bagi rezeki kepada orang-orang yang fakir miskin. Bagi makan pada orang. Bagi orang berbuka puasa. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tidak ada harta, tidak ada duit untuk kami nak memberi orang berbuka puasa? Rasulullah mengatakan, Allah hanya memberi pahala kepada orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka. Infaklah walau sikit pun tak apa. 5 riyal ke 10 riyal ke, asal infak. Ikut kadar kemampuan kita, biar ada got duit kita. Daripada duit kita orang lain makan buat buka puasa kena ada. Maka apabila saja dia beri sahaja orang berbuka puasa, maka ia menjadi penghapus dosa kepada orang yang memberi tadi. Dia dapat penghapusan dosa kerana apa? Memberi orang tadi berbuka puasa, menghilangkan lapar dan dahaga dia. Dan orang yang kita beri kenyang tu orang yang beribadat kerana Allah, maka Allah beri dia, yang pertama, dosanya diampunkan oleh Allah. Yang kedua, Allah beri dia minum air telaga Kausar nanti. Maknanya kelebihan. Yang ketiga, dia dapat pahala mengikut ramai dia beri. Dia mana infakkan ramai orang, mengikut ramai orang yang berbuka puasa. Kalau 100 orang dia bagi orang buka puasa, maka dia mendapat pahala 100 orang. Kalau 1000 orang, 1000 orang dia dapat pahala. Demikianlah ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi. Orang yang menunjuk kepada kebaikan seperti dia melakukan kebaikan. Maka bulan Ramadan ini, bulan Ramadan awal-awal itu ada rahmat Allah, maka bersungguh-sungguhlah. Pertengahan itu ada keampunan, wa ausatuhu maghfirah, lagi bersungguh. Dan akhir Ramadan itu itqum minanna, dijanji oleh Allah kelepasan daripada azab api neraka. Selayaknya mesti lagi bersungguh-sungguh. Tapi apa yang sebaliknya? Mula-mula bersungguh-sungguh, tengah-tengah kurang sungguh. Tengah-tengah kurang sungguh. Yang ketiga, akhir-akhir memang tak sungguh. Jangan begitu. Dia mesti ibadatnya semakin tinggi, semakin kuat, semakin kuat. Pertambahan kena ada. Kalaulah katakan 8 rakaat tahajud, bila pertengahan jadi 10, akhir jadi 12. Begitu gambarannya. Duha awal-awal 2 rakaat saja, tengahan tambah lagi jadi 4. Akhir tu tambah jadi 8. Begitulah. Awal Ramadan 1 juzuk sehari, pertengahan Ramadan jadi 3 juzuk sehari. 10 hari yang terakhir 5 juzuk sehari. Semangat begitu. Maknanya semakin akhir. Dan ketika itu kita kena bersungguh-sungguh, kerana itulah Allah memberi jaminan sesiapa yang mendapat rahmat Allah, dapat keampunan, itqun minan nar, dia akan dapat kelepasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa apabila orang berpuasa tadi mesti kerana Allah, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata keimanan dia kepada Allah dan dia memang niat nak mencari redha Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Lalu Allah mengatakan semua ibadat untuk dirinya kecuali satu, untuk Allah, yakni puasa. Yakni berpuasa. Maka puasa ini ibadat yang dikhususkan untuk Allah, untuk aku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, maka aku yang membalasnya. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala memberi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadat yang hebat, diwajibkan berpuasa 1 bulan. Bila diberi saja berpuasa 1 bulan, Allah beri
mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi harum daripada bau kasturi. Di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya orang yang berpuasa nanti dekat dalam syurga pun Allah Taala bagi wangi sewangi-wanginya. Ini kesan daripada dia berpuasa. Dan yang kedua, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah perintahkan malaikat minta ampun kepada orang yang berpuasa. Dia minta ampun ialah dia minta ampun, malaikat minta ampunkan kepada dia. Maka setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan, malaikat meminta ampun kepada mereka yang berpuasa. Bila mereka itu bermula daripada terbit fajar sampai pada terbenam matahari, malaikat tidak putus meminta ampun, istighfar untuk orang yang berpuasa. Ini kelebihan orang-orang yang berpuasa. Demikianlah puasa ni menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan dosa. Maka kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala lindung orang tadi daripada godaan syaitan, sehingga Allah menjadikan syaitan lemah untuk menggoda orang yang beriman di bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan tak sama. Besok nak masuk Ramadan, hari ni kita rasa lain dah. Maknanya hari ni rasa lain dah. Besok nak masuk Ramadan. Masuk Ramadan, suasana lain dah. Suasana pun rasa lain, tenang pun luar biasa Ramadan ini. Sebab itu sahabat minta kalau boleh tiap-tiap bulan Ramadan saja. Tiap-tiap bulan. Dan ingat, jangan membenci Ramadan. Kerana ada kisah mengenai satu orang yang diheret dalam nak masuk dalam neraka. Diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah seorang pengasih, seorang yang penyayang, Raufur Rahim, maknanya pengasih penyayang Rasulullah ini. Maka Rasulullah nak beri syafaat kepada umatnya yang melakukan dosa ini. Maka bila Nabi nak beri syafaat, nak beri pertolongan, malaikat halang, ya Muhammad, dia ini ada melakukan kesalahan. Rasulullah mengatakan ini umatnya. Tidak mungkin Rasulullah nak biarkan kita masuk neraka. Rasulullah akan usaha. Maka Rasulullah ingin juga menyelamatkan dia. Akhirnya malaikat kata pada Rasulullah, nak beritahu Rasulullah tak tahu kenapa Rasulullah nak tolong sangat dia. Rasulullah tahu tak sebab apa dia kena masuk dalam neraka, diheret dalam neraka ni. Sebab dia adalah orang yang memusuhi Ramadan. Dia tak suka Ramadan. Mari dah Ramadan, sakit sungguh. Marah Ramadan. Ramadan mari marah. Allah dia kata, mari dah dia kata. Dia tak suka, dia benci Ramadan. Maka dia adalah orang yang membenci Ramadan, tidak menghormati Ramadan, membenci Ramadan. Dan bulan yang paling dia benci bulan Ramadan. Astagfirullahalazim. Sedangkan bulan yang patut kita paling kasih, paling suka bulan Ramadan. Karena inilah bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, tapi dia tak adalah bulan yang paling dibenci bulan Ramadan. Apa Rasulullah kata? Kan Rasulullah seorang pengasih, seorang penyayang. Rasulullah mengatakan, aku berlepas diri dengan orang yang membenci Ramadan. Maka Rasulullah tidak mahu memberi syafaat kepada orang yang membenci Ramadan. Kemudian dikatakan bahawa Allah perintahkan syurga. Tadi perintahkan malaikat, hai malaikat, minta ampun kepada orang yang berpuasa. Minta ampun kepada orang yang beribadat di bulan Ramadan. Selepas Allah Ta'ala memberitahu bahawa hendaklah malaikat minta ampun kepada orang-orang yang beribadat, Allah memberitahu kepada syurganya, wahai syurga, buka pintu syurga seluas-luasnya. Maka dibuka pintu syurga tadi dan hendaklah kamu menghiasinya syurga. Syurga tu memang indah, dihiasi macam mana wallahu a'lam. Syurga ni terlalu indah, tapi ini untuk orang ahli ibadat puasa ini bagi hias, bagi cantik lagi. Maka hendaklah kamu menghiasi. Dan Allah berfirman, engkau wahai syurga akan diwarisi oleh hamba-hamba aku yang soleh. Siapa? Orang yang menyempurnakan ibadat puasa. Dan Rasulullah kata pada sahabat, wahai sahabat, mereka yang berpuasa
apabila saja masuk malam yang terakhir, mereka diampunkan dosa oleh Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, masuk Rasulullah mereka diampunkan dosa itu maknanya mereka buat ibadat malam Lailatul Qadar ke? Kata Rasulullah, tak, bukan. Bukan malam Lailatul Qadar, tetapi setiap orang yang beramal ibadat puasa yang sempurna. Dengan puasa yang sempurna dan dia beramal dengan amal yang sempurna di bulan Ramadan, maka akhir-akhirnya dapat kelepasan daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Rasulullah tak kata orang yang dapat Lailatul Qadar. Rasulullah kata siapa yang bersungguh-sungguh 10 malam yang terakhir, siang yang terakhir bersungguh-sungguh siang dan malam. Tapi ingat, masyarakat kita ini kadang-kadang 10 malam yang terakhir sudah hilang semangat. Pergi mana semangat? Dicuri oleh siapa? Dicuri oleh harga runtuh. Harga runtuh curi tambah harga, semangat dia. Kau main lagi semangat. Malam ni nak semayang tahajud lah. Terawih semayang, nak semayang. Ni 10 malam terakhir ni. Tiba-tiba dapat WhatsApp. Harga runtuh. Harga tak benar sabar. Maknanya, boleh. Buat 8 hari pergi pasal raya. Ingat, jangan terpedaya. Pastikan. Kita 10 malam terakhir, kita sudah tidak disibukkan dengan pasar-pasar. Bukan marah pergi ke pasar, boleh. Tetapi selesaikan ibadat yang kita perlukan ini. Maknanya, maka 10 malam yang terakhir perlu dilakukan. Kalau boleh, fikir-fikir berapa kali dah kita dapat Lailatul Qadar. Puasa-puasa macam tak aja dapat sekali pun. Kalau benar rasa tak aja dapat sekali pun, harap-harap tahun ni dapat. Harap-harap tahun ni dapat, insya-Allah. Sedikit tentang Lailatul Qadar. Biarlah, dok puasa lagi cerita dah Lailatul Qadar. Macam kita baru masuk hari puasa pertama, cerita dah bab raya. Ni cerita sikit. Tujuan apa? Bagi semangat. Dikatakan bahawa ada satu orang lelaki daripada Bani Israel namanya Sam'un. Sam'un ni dia lawan orang kafir, berjihad lawan orang kafir berperang 1000 bulan. 1000 bulan tak henti-henti lawan orang kafir. Maknanya ini daripada Bani Israel dahulu, umat Nabi terdahulu. Siang malam lawan orang kafir berjihad. Lama mana? 83 tahun perang. Orang tu. Maka dia diberi kekuatan, diberi keberanian. Dia lawan musuh tanpa rasa ketakutan. Lalulah dikatakan bahawa orang kafir mendatangi isteri Sam'un tadi. Mereka memujuk isterinya bahawa mereka akan memberi hadiah perhiasan emas jika engkau dapat ikat suami kamu. Mana wika isteri dia mengikat dia. Dia kuat sangat lawang, maka aku bagi emas. Kacang orang kafir ni. Dia bagi emas. Dia ikat. Maka lalulah menurut perkiraan tadi, akhirnya Sam'un tadi ditangkap. Kenapa? Dah dia dalam keadaan terikat tadi. Ketika Sam'un sedang tidur secara diam-diam tadi, maknanya cerita je macam mana dia kena ikat. Macam mana Sam'un kena ikat? Satu ketika Sam'un sedang tidur, secara diam-diam isteri dia dapat dah emas tadi, maka secara diam-diam isteri dia pun ikat badan tadi, Sam'un tadi dengan tali. Namun bila dia ikat dengan tali tadi, lalu dalam keadaan macam itu Sam'un pun bangun. Bila dia bangun saja, maka dengan mudah ia dapat memutuskan tali-tali yang mengikat tubuhnya. Maka dikatakan dia dapat tangkap melalui itu. Isteri ikat, dia dalam tidur isteri ikat. Tetapi dia boleh diikat masa Sam'un tengah tidur. Sam'un terkejut daripada tidur, boleh tercabut habis tali-tali tadi. Kena ikat tadi. Lalulah Sam'un tanya pada isteri, mau ke ikat aku? Dia tanya tadi, apa maksud kamu buat begitu?
Kata isteri, aku tengok mu kuat berjihad. Aku nak teh gagah mana tara mana mu. Mana pula isteri dia. Aku nak uji saja tengok kekuatan kamu. Lalu orang kafir kata tak jadi juga. Tak jadi juga. Maka kaum kafir itu tak puas hati juga. Tak putus asa. Lalulah tadi bagi emas toko wirata pula. Rantai, bukan rantai pakai ni, dia bagi rantai. Ikat dengan rata atau ikat dengan tali. Katanya orang kafir tadi. Mu ambil rantai ini, mu ikat suami kamu dengan rantai tadi. Baik, dia pun setuju. Maka dikatakan bahawa isteri Sam'un tengok Sam'un tidur, dia ikat dengan rantai. Rantai pula. Tadi baru ni dengan tali, mari dengan tali. Maka tengah-tengah tidur dia ikat-ikat. Sam'un pun terkejut daripada tidur tadi. Terkejut pada tidur, bangun cabut habis, putus habis rata-rata. Putus habis rata-rata. Rantai itu rantai besi. Putus. Maka dalam keadaan macam itu tak berjaya juga. Bila tak berjaya, mari iblis jumpa orang kafir. Iblis pula jumpa. Kata kepada mereka, agar kamu memerintahkan isteri Sam'un bertanya, kat mana kelemahan? Habis waktu pula cerita dah habis ni. Maknanya, maka katanya ada di kepala dia, di jambul kepala tadi. Maka isterinya pun potonglah jambul dekat kepala tadi, barulah dia boleh ikat tubuh suami dia tadi. Ini kita sambung ceritanya panjang sikit ni. Tapi oleh kerana masa dah habis, kita sambung akan datanglah. InsyaAllah. Kalau ada kuliah saya di bulan Ramadan, kita sambung kisah ini. Nak tahu, kita tunggu. To be continuous. Okey, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.